Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk bab 4 Nisbah kadar dan kadaran. Subtopik 45 iaitu berkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratus, pecahan dan perpuluhan. Okey, kalau awak tengok buku awak sekarang ni, buku awak muka surat 93. Okey, dalam bab ni ada beberapa benda sahaja yang awak perlu pelajari, iaitu macam mana cara untuk menentukan hubungan antara peratusan dengan nisbah, yang mana kita akan kaitkan antara peratus dengan nisbah. Yang seterusnya awak akan belajar macam mana nak tentukan peratusan bagi suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran. So, kita akan cari peratus sesuatu nilai, sesuatu permasalahan dengan menggunakan konsep kadaran. Okey, yang ketiga adalah macam mana anda menyelesaikan masalah yang menyebabkan perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratus, pecahan dan perpuluhan. Okey, kita terus kepada slide yang ada. Okey, 3 bahagian. Okey, yang pertama kita tengok Okay, untuk bahagian pertama iaitu hubungan antara peratusan dan nisbah. Okey, suatu peratusan boleh diungkap dalam bentuk nisbah. Okey, sebagai contoh, 30% bermaksud 30/100, yang mana kita boleh tulis sebagai 30/100. Okey. Jadi 30% sama dengan 30/100, ataupun kita boleh 30% adalah 30/100, yang mana bila kita potong ni kosong, so awak akan dapat 3/10, yang mana juga boleh tulis dalam bentuk nisbah iaitu 3/10. Okey, tekankan yang sedap sikit, warna biru. Okey, next. Tengok contoh yang ada. Nisbah bilangan buah apple kepada buah oren di dalam kotak ialah 2/3. Jadi, cari peratusan buah apple di dalam kotak itu. So, soalan yang ada, maklumat yang kita ada adalah nisbah apple kepada oren iaitu 2/3. Jadi, kita akan tulis apple nisbah oren iaitu 2/3. Soalannya kita nak peratusan apple. Jadi peratusan apple maksudnya jumlah apple per jumlah buah. Jadi kita akan tulis menggunakan konsep nisbah. Nisbah apple kepada nisbah buah di dalam kotak. So, 2 tambah 3 kerana di dalam kotak tersebut ada 2 biji buah apple dan 3 buah oren. Jadi 2/5. Seterusnya kita akan tukar kepada peratus. Okey, so ni yang pertama. Yang kedua, cari peratus. Cari peratusan apple. Jadi untuk awak cari peratusan apple, kita akan tukar 2/5 kepada pecahan 2/5, dan untuk mencari peratus kita akan tukar kepada ratusan peratus. Jadi untuk awak tukar kepada peratus, awak akan darabkan dengan 20. Bila bawah darab 20, atas pun awak akan dapat darab 20. Jadi awak akan dapat 40/100. Jadi 40/100 ni sebenarnya adalah 40%. So itu sahaja.
Jadi peratusan apple di dalam kotak itu ialah 40%. Okay, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Untuk bahagian seterusnya, awak akan belajar macam mana nak tentukan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Okay. So kita terus kepada contoh. Ali mempunyai wang sebanyak RM200. Dia memberikan 80 kepada Abu. Berapakah peratusan baki wang? Jadi kita tulis, kita tahu bila dia bagi RM80 kepada Abu, baki wang Ali adalah 200 tolak 80. Jadi nilainya adalah RM120. Jadi katakan peratusan baki wang Ali ialah Y. Okay, kita boleh gunakan kaedah darab silang, yang mana Y per 100 sama dengan 120 per 200. Okay, kita akan darabkan secara silang. Y darab 200 sama dengan 120 darab dengan 100. Jadi Y sama dengan 120 darab 100 bahagi dengan 200. Secara tak langsung kita akan dapat nilai Y adalah 60. Kaedah yang kedua kita boleh gunakan adalah dengan menggunakan kaedah kadaran, iaitu Y per 100 bersamaan dengan 120 per 200, yang mana bilangan peratus kita tak tahu dan kita perlu cari. Bilangan baki wang Ali ialah 120 per dengan total duit yang ada pada Ali, iaitu pada asalnya adalah 200. Jadi dengan menggunakan kaedah kadaran, kita boleh samakan antara sebelah kiri dan sebelah kanan dengan mendarabkan dengan 2. Jadi Y darab 2 sama dengan 120. Secara tak langsung Y sama dengan 60. Jadi peratusan baki wang Ali ialah 60%. Kita tengok soalan untuk bahagian yang seterusnya. Kita akan belajar menyelesaikan masalah. Okay. Ada 36 biji guli untuk diberikan kepada Ali, Bakar dan Chong. Nisbah bilangan guli kepada guli Bakar ialah 3 nisbah 2. Bakar mendapat 1/2 daripada bilangan guli Chong. Berapakah guli yang didapati oleh Ali, Bakar dan Chong? Jadi kita wakilkan Ali, Bakar dan Chong dengan huruf A, B dan C. Bagaimana nisbah Ali kepada Bakar ialah 3 nisbah 2. Okay, seterusnya nisbah Bakar kepada Chong pula adalah 1/2, iaitu B kepada C sama dengan 1 nisbah 2. Jadi kita akan gunakan konsep yang kita faham tentang nisbah setara, iaitu A nisbah B sama dengan 3/2 dan B nisbah C sama dengan 1 nisbah 2. Jadi daripada sini kita boleh samakan dengan nisbah A nisbah B nisbah C dengan cara kita akan darabkan B ni dengan 2. So bila B nisbah C didarabkan dengan 2, secara tak langsung C pun akan didarabkan dengan 2. Jadi nisbah A nisbah B kepada nisbah C ialah 3 nisbah 2 nisbah 4. Jadi sekarang ni kita dah dapat nisbah Ali kepada Bakar kepada Chong, iaitu 3 nisbah 2 nisbah 4. Jadi soalannya ingin tanya berapakah guli yang didapati oleh Ali, Bakar dan Chong. Jadi jumlah total kita tahu, jumlah total adalah 36. Jadi kita akan cari berapakah jumlah guli yang diperoleh oleh Ali. Jadi Ali per jumlah guli adalah 36 sama dengan nisbah yang diperoleh oleh Ali adalah 3 per 9, yang mana 3 per 9 adalah jumlah nisbah 3 tambah 2 tambah 4. 3 tambah 2 6 tambah 4 10. Jadi saya salah, 9 3 tambah 2 5 tambah 4 9. Jadi 9 Okay, 9 adalah jumlah total nisbah. Untuk cari berapa bilangan Ali, kita akan gunakan konsep keadaran, iaitu Ali sama dengan 3/9 darabkan dengan 36. Jadi kita akan dapat, ni kita akan dapat
1. Ni kita boleh guna 4. 3 darab 4, 12. Jadi bilangan guli yang ada oleh Ali adalah 12 biji. Macam mana pula nak cari bilangan guli yang diperoleh oleh bakar? So, untuk cari bilangan guli yang diperoleh oleh bakar, kita guna konsep yang sama. Bakar per 36 biji, yang mana 36 biji guli yang ada. Gunakan nisbah bakar 2 nisbah 9. Cari bakar bilangan guli yang diperoleh oleh bakar, iaitu 2 per 9 darab dengan 36. Jadi kita akan dapat, ni akan dapat 4. Totalnya bilangan guli yang diperoleh oleh bakar ialah 8 biji. Dan seterusnya cong. Okey, cong per nisbah total keseluruhan guli, iaitu 36. Jumlah total dengan nisbah cong, iaitu 4 nisbah, jumlah nisbah ialah 9. So kita boleh cari nilai yang diperoleh oleh cong ialah 4 per 9 darab dengan 36. Jadi kita akan dapat 16. Okey. So ini adalah jumlah guli yang diperoleh oleh Ali, bakar dan juga cong. Yang mana kalau kita tambah keseluruhan ni, kita akan dapat 36 biji guli. Jadi untuk itu bilangan guli yang didapati oleh Ali, bakar dan cong masing-masing ialah 12, 8 dan juga 16. Okay, itu adalah sikit sebanyak yang kita pelajari untuk bab 4.5, iaitu berkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratus, pecahan dan perpuluhan. Okey, untuk kerja rumah, anda boleh cuba explore latihan daripada buku teks awak. Okey, yang pertama muka surat 95. Okey. Okey, soalan nombor 1. Seterusnya 4.5b. Soalan nombor 1 juga. Dan then soalan 4.5c, soalan nombor 1. Jadi itu sahaja latihan kerja rumah untuk awak sesi kali ini. Jadi sebelum kita habiskan bab ni, kita tengok sepintas lalu rumusan yang ada dalam bab yang kita pelajari dalam bab 4 ini, iaitu nisbah kadar dan kadaran. Yang pertama, apa itu nisbah? Nisbah ialah perbandingan 2 atau 3 kuantiti yang sama unit. Sebagai contoh, kita akan tulis A nisbah B ataupun A nisbah B nisbah C. Okey. Yang seterusnya kita belajar tentang kadar. Kadar ni adalah perbandingan antara dua kuantiti yang menggunakan unit yang berbeza. Sebagai contoh, kilometer per jam. Yang last kali kita belajar apa itu kadaran, iaitu kita akan kaitkan antara kesamaan dua nisbah dengan dua kadar. Okey. So untuk ini, sebagai contoh, kalau 3 biji apple harga RM5, 1 apple 5 biji apple berapa harga? Okey. Jadi untuk kaedah ini kita akan selesaikannya dengan dua cara, iaitu kaedah unitari ataupun kaedah darab silang. Dan yang satu lagi kaedah kadaran lah. Tapi saya cuma ajar kaedah unitari dan juga kaedah darab silang. Okey. So itu saja untuk belajar kita untuk bab ini. Sekian, terima kasih. Saya lupa. Okey, untuk bab 4.5 ni kita akan adakan satu ujian pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. Okey, linknya adalah di sini ataupun awak boleh tengok ada dalam description lah. Okey, liveworksheet.com/NT2083727 ya, ataupun saya juga telah masukkan di dalam anda punya awak punya Teams. Okey, kalau tengok perasan dalam Teams awak ni tak gerak. Okey, ada satu notification.
untuk satu hibiscus, iaitu ujian. Ini pentaksiran bilik darjah. Okay, awak boleh klik view assignment dan jawab di sini, screenshotkan, uploadkan pada saya. Ataupun kalau orang susah, saya pun ada masukkan dalam Google Classroom. Okay, yang mana ni adalah Google Classroom pentaksiran bilik darjah. Awak boleh klik sini untuk pergi terus kepada live worksheet. Okay, cuma bezanya arahan yang saya bagi adalah awak kena jawab dan hantarkan terus live sheet ni kepada saya di alamat minhayat@gmail. Macam mana cara nak hantar? Senang saja. Awak jawab ni. Okey, jawab. Setelah awak jawab, terus pergi ke bahagian last sekali, iaitu finish. Ini salah, silap. Dah siap ni, terus pergi kepada finish. Okey. Dan terus pergi kepada email and my answer to my teacher. Okay, masukkan nama awak. Tingkatan 1 hibiscus. Subjek matematik. Dan email saya lah. Okay, email saya adalah inilah. Okay, dan klik send. Okay, nanti awak boleh tengok berapa markah awak. Kat sini saya dapat berapa? Kosong. Okay. Ataupun kalau awak rasa susah, awak boleh screenshot, uploadkan dalam Google Classroom ataupun hantar pada Telegram lah. So, itu sajalah. Okay. Sekian, terima kasih.